Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masuk 11.4 berkenaan dengan jisim dan inersia. Okey, jisim dan inersia. Okey, first kali kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan jisim. Okey, kamu pernah dengar perkataan jisim ni pada tingkatan 1 dulu. Okey, jisim maksud dia apa? Jisim ialah kuantiti jirim. Okey, kuantiti jirim. Sekejap. Kuantiti jirim yang terkandung di dalam sesuatu objek. Okey, ingat keyword dekat sini kuantiti jirim. Okey, jadi jisim ni ada unit SI dia iaitu kilogram. Okey, nilai jisim bagi sesuatu objek itu tetap jika kuantiti jirim itu dalam objek itu tidak berubah. Okey, maksud kat sini keyword yang penting. Apa maksud jisim? Jisim ialah kuantiti jirim. Kemudian unit bagi jirim adalah kilogram dan nilai itu tidak berubah. Okey. Dan biasanya kita akan keliru dengan berat. Okey. Jisim dengan berat benda yang kita nampak macam sama tapi sebenarnya berbeza. Okey, ciri bagi jisim ni tidak berubah walau kedudukan objek tu berada di mana-mana sahaja, nilai dia tidak berubah. Okey. Seterusnya kita tengok apakah inersia. Okey. Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan. Ini sifat semula jadi. Maksudnya semua objek di sekeliling kita ni ada inersia. Yang mana walau dalam keadaan objek itu pegun atau sedang bergerak, dia akan cuba untuk kekalkan keadaan dia tu. Keadaan yang macam mana? Keadaan yang asal. Sama ada dia pegun atau bergerak. Okay, kita tengok contoh. Okay. So, sebelum itu kita nak tengok tadi jisim tadi dia ada unit kuantiti fizik kan? Dia ada unit dia iaitu kilogram. Tapi inersia ni dia bukan kuantiti fizik, maka inersia dia tidak ada unit. So, tidak ada pengiraan lah untuk inersia. So, cumanya kita nak tengok keadaan mana yang kita kata itu adalah inersia. Okay, jadi tak boleh diukur. Okey, contoh. Yang ni biasa kita buat kan? Okey, sekarang ni objek duit shilling dengan kertas. Okey, kita nak fokuskan dua objek ni, duit shilling dengan kertas. Okey, sekarang ni duit shilling ni dalam keadaan pegun. Dia duduk stay je dekat atas kertas tu. Okey, dia tak bergerak. Tadi kita kata maksud inersia tu objek akan mengekalkan kedudukan asal sama ada pegun atau bergerak. Sekarang kita nak fokus kat duit shilling. Dalam keadaan asal dia dalam keadaan pegun iaitu tidak bergerak. Okey, apa jadi kalau kita tarik cardboard dengan sangat cepat? Duit shilling ni tadi dia masih dalam keadaan pegun. Jadi dia cuba nak kekalkan keadaan itu. Jadi dia tidak ikut kertas cardboard yang ditarik ni. Dia tak ikut. Jadi dia akan terus jatuh ke dalam duit shilling. Jatuh ke dalam air. Duit shilling akan jatuh ke dalam air. Sebabnya duit shilling ni cuba untuk mengekalkan kedudukan asal. Kita panggil sebagai duit shilling ni ada inersia. Okey, so penerangan dia apabila cardboard disentap dengan laju, duit shilling akan terjatuh ke dalam gelas. Sebab inersia duit shilling ni cuba mengekalkan keadaan asal iaitu pegun. Jadi duit shilling tidak bergerak bersama cardboard. Sebaliknya jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Okey, itu contoh untuk objek dalam keadaan pegun. Okey, now cuba tengok video sikit. Ini cikgu ambil sendiri video ni nak tunjuk slow mo dia. Kamu sendiri boleh buat di rumah yang ni. Selalu duk buat kan. Kita buat magic dengan adik lah. Okay, so itulah contoh inersia bagi duit shilling. Okay, ini contoh bagi objek dalam keadaan bergerak. Okay, objek dalam keadaan bergerak. So situasi ini diambil di dalam sebuah kereta api. Okey, apabila kereta api bergerak, bila kereta api bergerak, penumpang pun akan turut bergerak bersama-sama kereta api tu. Okey, so dalam keadaan asal,
lelaki ni, budak lelaki ni dia dalam keadaan bergerak lah. Okey, apabila kereta api itu diberhentikan secara tiba-tiba, objek lelaki ni akan cuba untuk kekalkan kedudukan dia dalam keadaan bergerak. Jadi dia condong ke kanan sikit kan, dia tak boleh duduk tegak. Itu maksud objek ni, lelaki ni dia ada inersia sendiri untuk mengekalkan kedudukan dalam keadaan bergerak. Okey, macam kita ada experience kan naik bas kan. Bila katakan kita naik bas Pak Pin kan, bila Pak Pin stop dengan tiba-tiba, kita akan bergerak ke depan. Okey, kalau kita tak pegang pemegang ni, kita akan bergerak ke depan. Sama juga nampak pemegang ni kan, dia akan bergerak, nampak dia condong ke kanan. Okey, ni pun samalah. Okey, macam lelaki ni dia dalam keadaan bergerak dengan ni basikal ni. Bila basikal ni langgar batu kat sini, kotak ni, so badan lelaki ni pada asalnya dalam keadaan bergerak, dia cuba untuk mengekalkan inersia dia dan dia terhumban ke depan. Ni maksudnya lelaki ni mempunyai inersia. Ingat, semua objek akan cuba, semua objek. Contoh macam kita buka kipas kan, buka kipas elektrik, kipas meja tu, kita buka, lepas tu dia akan pusing, kemudian kita tutup karen, tutup elektrik, sumber elektrik tak ada, tapi dia tetap akan berpusing sampai satu keadaan dia stop. Masa yang tak ada elektrik tu, maksudnya kipas tu cuba untuk mengekalkan keadaan dalam keadaan berpusing. Itu maksudnya kipas tu ada inersia. Okay, macam-macam contoh lagi kita tengok lagi. Okay, so inersia ni kita boleh kaitkan dengan hukum gerakan Newton pertama. Okay, ni Newton lah, gambar Newton. Hukum gerakan Newton pertama. Newton ni inersia sejajar maksudnya selaras lah dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton. Okay, hukum gerakan ini menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun atau bergerak dengan laju malar. Okay, jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Kalau tak ada daya luar, maksudnya dia terus akan mengekalkan keadaan asal. Okey, ini satu contoh lagi. Apa kaitan, kenapa first tadi cikgu terangkan tentang jisim, lepas tu cikgu terangkan tentang inersia? Sebab ada kaitan antara kedua-duanya. Okey, so banyak contoh yang ni contoh kalau kita ayunkan. Yang ni eksperimen di dalam amal lah. Okay, kamu boleh juga buat eksperimen di rumah. Nanti cikgu tunjuk apa nama dia punya video yang sekolah lain buat. Boleh buat di rumah. Kita guna guli saja dengan bekas plastik. Kita akan ayunkan contohnya satu timba ni. Satu timba ni kosong kosong. Satu lagi timba ni ada pasir. Okey. So bila kita ayunkan kedua-dua pada masa yang sama, agak-agak kamu, yang mana susah kita nak tolak? Yang mana susah nak tolak? First kita susah nak tolak sebab ada sand ni, yang belah kanan ni lah yang ada pasir ni susah nak tolak sebab dia mempunyai jisim kan. Jisim dia lebih tinggi. So bila mereka start untuk bergoyang, untuk berayun, okey, bila dua-dua timba ni start untuk berayun, siapa yang susah nak berhenti? Type jawapan, cikgu nak tengok. Siapa yang susah nak berhenti? Timba yang kosong atau timba yang ada pasir? Bagi tahu jawapan. Syafiqah, Christina, Taufik, Atira Syuhada, Daniel, Adri. Okey, yang mana yang susah nak berhenti? Dia akan teruskan ayunan. Timba yang ada pasir. Yang ni yang susah nak berhenti. Okey, ataupun kita bandingkan dua orang. Seorang tu gemuk, seorang tu kurus. Dia pun naik buaian. Bila nak start buaian, yang lambat nak start tu, yang lambat nak berayun adalah orang yang gemuk tu. Okey, bila dah start berayun, siapa yang susah nak berhenti? Orang yang gemuk tu susah nak berhenti kan. Sebab jisim dia adalah lebih berbanding dengan orang kurus. Okey, so kita kaitkan di sini. Inersia sesuatu objek dipengaruhi oleh jisim.
Okey, maksud dia semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Jadi kita boleh fahamlah, sekiranya objek itu mempunyai jisim yang besar, maka inersia dia juga turut besar. Okey. So kamu boleh kaitkanlah antara inersia dengan jisim. Cikgu ulang baliklah. Semakin besar sesuatu objek ataupun semakin bertambah sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okey. Alright. Okey, contoh yang ni di dalam buku teks, jisim troli yang kosong adalah lebih kecil, maka inersia juga lebih kecil. Jadi kita nak tolak troli kosong lebih mudah. Tapi bila kita dah shopping semua, letak semua barang dalam troli, berat. Jadi kita nak tolak susah. Okey, jisim troli yang dipenuhi dengan barang adalah lebih besar. So jisim dia besar lah sebab banyak barang kat sini. Oleh itu inersia juga adalah lebih besar. Jadi jisim dengan inersia ni adalah berkadar terus lah. Jadi troli lebih susah untuk digerakkan dari keadaan asalnya. Okey, ini eksperimen yang kita boleh kaitkan dalam amal. Okey, esok cikgu akan terangkan tentang eksperimen ni hubungan antara jisim dengan inersia. So, hubungan antara jisim dengan inersia dapat dikaji menggunakan neraca inersia. Yang ni kita panggil sebagai neraca inersia. Okey, neraca inersia dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. Okey, kita tak buat yang ni, tapi menyerupai inilah. Okey, untuk esok ada eksperimen yang dalam buku teks tu yang kita letak plastisin. Okey, ini yang kita dipanggil neraca inersia yang dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. Okey. So kita tengok apa kesan inersia dalam kehidupan harian. Okey, contoh yang ni Okey, kepala tukul yang longgar, kita ada experience yang ni. Kalau kepala tukul yang longgar ataupun macam apa tu cangkul kan, cangkul yang longgar pun kita boleh buat macam ni Kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul ke bawah. Kita hentakkan, sebenarnya kita nak bagi yang tukul ni turun ke bawah, tapi kita guna cara lain. Kita akan hentakkan pemegang ni ke bawah. Jadi tukul ni, kepala tukul ni akan ikut turun ke bawah. Jadi kita tak payah nak ketuk daripada atas. Kita just hentakkan je bahagian pemegang tukul. Okey, hentakan yang laju menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah dengan sendiri. Okey, disebabkan oleh kepala tukul ni ada inersia. Alright. Okey, sama juga payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. Kita kan payung ni ada air ke atas ni. Kita takkan nak pilap dia kan, nak bagi payung tu kering. So kita putar-putarkan, jadi air yang ada di atas payung ni, titisan hujan akan terus bergerak. Kita pusing-pusingkan dia, maka titisan hujan tu akan jatuh daripada payung. Maksudnya dia akan payung kita kering lah. Okey. Ini contoh juga. Okey, kesan inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta. Okey, ini contohlah. Bila kita bawa kereta, badan kita akan ikut turut bergerak ke arah depan. Okey, so kalaulah macam kita stop dengan tiba-tiba, okey, jadi akan menyebabkan kecederaan. Sama ada kita akan ke depan atau ke belakang. Okey, oleh itu kereta dilengkapi dengan beg udara, penyandar kepala dan tali pinggang keselamatan. Semua ni untuk mengurangkan kesan inersia. Okey, sama ada kalau kita ke belakang, kepala kita ni akan dihalang oleh penyandar kepala ni kan. So sebab bahaya dekat bahagian tengkuk ni, saraf-saraf yang sangat banyak kat sini bahaya. Takut patah tengkuk lah kalau kita tidak ada pemegang kepala ni. Sama juga dengan tali pinggang ni, untuk mengelakkan badan kita terhempap ke depan. Lepas tu ada kereta-kereta yang mempunyai beg udara untuk halang dada kita terhempap ke bahagian depan. Itu adalah semua penciptaan yang kita buat di dalam kereta untuk mengurangkan kesan inersia. Okey.
Bukanlah kita pakai tali pinggang sebab takut dekat polis. Sebab semuanya ada sebab untuk keselamatan. Okey. Ini satu contoh lagi. Contoh kalau dalam botol sos ni, okey, botol sos cili ni ada sikit je lagi kan. Biasanya kita akan goncang-goncang ke bawah. Okey, kita akan gerak-gerakkan botol tu ke bawah supaya sos tu boleh bergerak dengan sendiri ke bawah. Boleh je kita nak tuang kan. Kita nak tuang tu, itu kalau sos tu dia cair, senanglah nak tuang kan. Kalau dia pekat, kita akan goncang-goncang ke bawah supaya sos yang dalam tu akan terus mengalir. Sebab kita faham bahawa dalam sos tu dia ada inisial dia. Okey. So apabila botol dihentikan, inisial sos yang dalam keadaan bergerak akan keluar ke bawah dan mengalir keluar dari botol. Itu maksud dia. Okey. So, tengok dekat sini, lori tangki minyak. Biasa kita tak nampak dia ada section macam ni. Lori tangki minyak kita nampak macam sama je sebenarnya. Direka mempunyai 3 parts ataupun bahagian berasingan. Okey. So, lori tangki minyak mempunyai inisial yang besar. Kenapa inisial yang besar? Sebab jisim dia sangat besar. Bawa minyak kan. Jadi besarlah jisim dia. So, lori tangki minyak sebenarnya tangki minyak yang terbahagi kepada beberapa bahagian berasingan di dalamnya. So, tangki yang berasingan, ini reason dia. Tangki yang berasingan dapat mengurangkan impak inersia minyak ke atas dinding tangki jika lori itu berhenti secara mendadak. Kadang-kadang kalau lori ni berhenti mendadak, kalau dia petak reka macam ni, jadi tong ni, tangki ni akan bergerak ke depan. So bahayalah. So dengan penciptaan bahagian yang berasingan ni akan mengurangkan kesan bagi kalau lori itu berhenti secara tiba-tiba. Okey. Ini lagi contoh. Semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar tidak dapat berhenti dalam jarak yang pendek. Kamu tengok landasan dia sangat panjang kan? Sebabnya sebab dia jisim besar, kalau landasan pendek, dia akan langgar semua bahagian kat depan. So penciptaan landasan ni sangat panjang supaya inersia sebenarnya masa ni dia dah macam dah off dah, tapi tetap laju juga sebab kapal terbang ni ada inersia untuk mengekalkan keadaan dia yang bergerak. Okey. Okey. Ni lagi okey, mangsa melepaskan diri daripada pemangsa. Okey, contoh ini rusa ni sebenarnya dia tak lari straight. Tapi cheetah ni dia lari straight. Dia tak boleh pusing-pusing. Tapi pandainya rusa ni dia akan lari berpusing-pusing sebab nak mengurangkan cheetah ni kan dia susah nak ubah pergerakan. Jadi mangsa sempatlah melepaskan diri. Okey. Inisial pada pemangsa menyebabkan sukar untuk mengubah arah pergerakan. Sama juga dengan peluncur ais ni. Inisial pada tapak luncur ais memudahkan peluncur bergerak di atas ais dengan kelajuan yang hampir malar dan garis lurus. Okey, ini samalah. Ni macam anjing mengeringkan bulu yang basah. Okey, macam payung tadilah. Okey, jadi anjing ni akan cuba goyang-goyangkan badan dia supaya titisan air yang ada pada badan ni akan keluar. Okey, jadi titisan air tak lagi melekat pada badan. Kucing ke anjing ke sama tindakan mereka tu. Okey. Okey, sekejap saja yang ni. So kita tengok soalan yang berkaitan. Okey, soalan ni dia banyak ditanya sama ada dalam objektif ataupun soalan struktur. Mungkin juga ditanya dalam soalan esei. Esei berkenaan dengan eksperimen. Okey, tengok soalan nombor 1. Antara berikut pernyataan manakah yang benar tentang jisim? Okey, yang mana benar tentang jisim? Cuba type jawapan. Baca jawapan A, B, C, D. Apa jawapan yang benar tentang jisim? Cikgu nak kamu. Okey, A, jisim diukur dalam unit Newton. Lagi? Ada jawapan lain? Tak apa, salah ke betul ke tak apa. Janji cuba buat. Mana yang lain? Yang mana benar tentang jisim? Jisim diukur dalam unit apa? Kilogram.
Jisim diukur dalam unit kilogram. So A salah lah. Dia nak yang benar kan. Okey, jisim adalah bukan kuantiti fizik. Jisim adalah kuantiti fizik. Sebab tu dia ada unit kilogram. Okey, B pun salah. Jisim boleh berubah-ubah mengikut tempat. Yang berubah-ubah ikut tempat itu adalah berat. Jadi macam berat manusia di bumi tidak sama dengan berat kita berat manusia di bulan. Yang berubah-ubah tu berat. Kalau jisim tak berubah. So good. Okay, jawapan dia adalah D. Okay, Adrisha. Okay, jawapan dia adalah D. Jisim seseorang sentiasa kekal tanpa mengira tempat. Ini banyak soalan objektif. Masing-masing cuba. Salah betul tak apa. Jangan cuba. Okey, nombor 2. Antara berikut yang manakah merujuk kepada konsep inersia? Okey, A. Pelanggaran 2 buah kenderaan di jalan raya. Menggoncang botol sos untuk mengeluarkan sos. Menyepak bola dengan kuat ke kawasan gol. Buah apple yang sedang jatuh ke bawah. Baru bincang yang tadi. Okey, very good. Okey, good. B menggoncang botol sos untuk mengeluarkan sos. Okey, good. B jawapan dia. Okey, next. Inersia bergantung kepada adakah berat, adakah panjang, adakah jisim, adakah isi padu. Tadi apa dia hipotesis kita tadi kan? Semakin apa, semakin apa. Semakin bertambah apa, semakin bertambah apa. Yang kita belajar hari ni. Okey, jisim. Very good. Okey, good. Okey, jawapan dia adalah okey, bagus. Macam itulah, okey. So, semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia. So, kawan dua lah ni. Inersia dengan jisim ni berkawan rapat lah. Okey, sebab dia berkadar terus. Okey, next. Raja menunjukkan sebuah lori tangki minyak. Okey, apakah langkah keselamatan yang paling tepat untuk mengurangkan inersia lori tersebut? Baru bincang tadi. A. Membagikan tangki kepada berapa bahagian. Menggunakan tayar besar. Okey, mandu laju. Okey, very good. Jawapan dia A. Okey, so nanti kamu ingatlah soalan ni. Soalan-soalan berkaitan inersia ni. Sebabnya kalau kita dah belajar macam-macam, takut lupa lah. Okey, very good. A Okey, poster di sebelah menunjukkan kadar kompaun kesalahan tidak memakai tali pinggang keledar. Mengapakah pemandu perlu memakai tali pinggang keledar semasa memandu kenderaan? Okey, so apa? Soalan saya senang-senang saja. Okey, which one is the right answer? Mana satu yang betul? Okey, good. Pandai. Bagus. Macam tu. Senang Okey, sebab soalan macam ni tak ada pengiraan. Jadi kamu kena faham apakah. Okey, good. Apakah dia punya situasi. Okey. Ini soalan yang cikgu ambil daripada soalan percubaan. Percubaan apa tu SPM. Senang je. Senang je. Which one? Mana hipotesis yang selepas beberapa ketika? Yang mana betul? Semakin besar jisim, semakin besar inersia. Okay, very good. Okay, pandai. Ni semua boleh dapat A ni. InsyaAllah dapat A+. Okay, very good. Okay, now. Ada soalan lagi. Raja menunjukkan penggunaan tali pinggang keledar yang membantu mengurangkan risiko kenderaan. Antara berikut yang menangkap konsep yang sama. Yang mana punya konsep yang sama? Yang mana yang ada konsep yang sama? Okay, good. C So, jawapan dia C. Senang je. Okay. Ni pun sama je. Dia ubah-ubah, dia tak boleh tanya macam-macam yang lain. Dia nak kaitkan jisim dengan inersia dan juga okay, good. Pandai. Okay. Very good. Okay. Kita tengok soalan. Yang ni contoh soalan struktur. Ini contoh soalan struktur. Okay, kedua-dua tin diayunkan dari ketinggian yang sama. Okay, ni pun boleh ubah yang sama. Maksudnya tinggi
tinggi ni adalah pembuli ubah dimalarkan dengan menggunakan daya yang sama. So, daya yang sama pun pembuli ubah dimalarkan. Masa yang diambil untuk setiap tim berhenti berayun dicatat dalam jadual 3. So, cikgu ingatkan balik bila ada jadual begini, untuk tajuk jadual yang pertama ni, jisim ni adalah pembuli ubah dimanipulasikan. Kotak kedua, tajuk ini adalah pembuli ubah bergerak balas. Okey, sekarang ni cuba bayangkan jisim ini 100 gram. Yang kedua, disebabkan dia ada batu bata di dalam ni, batu-batu pasir ni. So, jisim dia 800 gram. Yang ni banyaklah. So, masa yang diambil untuk tin berhenti. Tengok, 5 minit saja untuk tin yang 100 gram. So, 800 ni 40 minit. Barulah dia boleh berhenti dengan baik. 40. Soalannya, okey, yang pertama, nyatakan satu pemerhatian berdasarkan keputusan dalam jadual. Okey, bila dia nak pemerhatian, ingatlah kita kaitkan PM dengan PG. Kita kaitkan pembuli ubah manipulasi dengan bergerak balas. Okey, contoh dia begini jawapan dia. Kita tengok masa yang diambil untuk tim berayun. Okey, yang masa yang diambil untuk tim berayun itu adalah pembuli ubah bergerak balas kan? Kita bandinglah masa yang diambil untuk tim berayun bagi jisim 800 gram lebih lama. Yang tu kita nampak dalam jadual tadi. Okey, dalam jadual tadi. Ni kan. Masa yang diambil, ambil balik ayat ni. Masa yang diambil untuk tin berhenti berayun bagi tin 800 gram lebih lama. Sebab kita banding ni 40 ni lebih lama lah. Lebih lama berbanding jisim tin 100 gram. Itu jawapan dia yang paling tepat untuk dapat 1 markah. Okey, nyatakan inference. Sebab apa ambil masa lama ni? Kenapa jisim 800 gram ni ambil masa lama? So, bila inference, kamu tengok soalan berkaitan dengan ayunan timba pasir tu. Terus kita akan kaitkan dengan inersia. Oh, kita nak bagi jawapan inersia yang macam mana? Nampak? Yang ni kalau jisim bertambah, mesti kita nak kaitkan dengan inersia yang besar. Kan? Jadi, jawapan dia, masa yang diambil untuk tin berayun lebih lama kerana inersianya lebih besar. Kita kalau tulis kerana ada inersia tak tepat lah. Sebab kita nak cerita pasal 800 gram. Kalau 800 gram jisim besar, so kena kaitkan dengan inersia yang lebih besar. Kena kataan ni lah, lebih besar. Baru lengkap jawapan tu, baru tepat. Okey, apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen? Tadi faktor cikgu beritahu yang ditetapkan tu adalah pembuli ubah yang dimalarkan. Okey, sama ada panjang tali atau bubuh satu jawapan je lah sebab 1 markah. Atau daya atau ketinggian ayunan. Okey. Cikgu nak tahu hipotesis. Cuba type seorang dua. Apakah hipotesis bagi eksperimen ini? Type sikit jawapan, cikgu nak tengok. Cikgu tunggu. Hipotesis kita nak kaitkan antara jisim. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah. Okey, very good. Taufik. Senang saja dia punya hipotesis. Semakin besar jisim atau semakin bertambah jisim, tak kisahlah perkataan bertambah atau besar tu bermaksud yang samalah. Okey, semakin besar jisim, semakin besar inersia. Okey, bagus. Okey, next. Ni ramalan. Tuliskan inersia besar atau inersia kecil yang dipunyai dua kenderaan. Kita bandingkan ni, kita nampak yang ni mestilah jisim besar, bas kan, bandingan kereta. So, dia nak tuliskan inersia besar. Ikut arahan. So, kita tulislah inersia besar. Jangan tulis lori ke, jangan tulis bas pula. Kadang-kadang ada student ni tak baca soalan. Dia pergi tulis bas dengan kereta. Salah lah jawapan dia. Okay. So, tulis inersia besar untuk kereta, inersia kecil. Okay. Habis dah. Sekejap je kan. So, sat lagi macam biasa, tulis kehadiran. Kemudian yang kedua,
Cuba buka balik buku modul sains tu.